kerasnya hati mereka, dan Allah sebutkan perkara ini, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian hati kamu menjadi keras, fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Dan hari ini kita tengok anak cucu orang-orang Yahudi ini masih ada lagi antara kalangan mereka yang mewarisi kekerasan hati. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda tentang Yahudi, tetapi bukannya dari sudut bahasa. Sebab dari sudut bahasa kita telah pun bincangkan panjang dalam siri-siri awal dalam Kembara 30, yang mana saya membezakan antara Yahudi dan Bani Israel. Kenapa Allah membezakan antara Yahudi, kenapa Bani Israel ini bukan semua dalam kalangan mereka adalah Yahudi, sebahagian mereka sahaja adalah Yahudi kalau mengikut konteks Al-Quran. Dan kalau anda nak tahu perkara tersebut, anda bolehlah tonton di episod-episod sebelum ini. Pada episod kali ini saya akan kongsikan kepada anda sifat-sifat Yahudi dan bagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran bahawa Yahudi ini mereka lah yang paling memusuhi umat Islam. Dan kalau kita perhatikan firman Allah Ta'ala berikut, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud, kamu akan mendapati, wahai Muhammad, bahawa orang yang paling memusuhi kamu adalah orang Yahudi. Dan mengikut tafsir para ulama, Yahudi yang dimaksudkan di sini bukan sahaja Yahudi di Madinah, tetapi Yahudi secara umum, Yahudi yang memusuhi umat Islam itu sendiri. Dan kalau kita lihat pun pada hari ini, di mana-mana sahaja di atas muka bumi ini, kebanyakan isu-isu yang berlaku, konflik-konflik yang besar yang berlaku, yang ada kaitannya dengan umat Islam seluruhannya ataupun sebuah negara, mesti ada juga tangan-tangan Yahudi yang menjadi punca kepada masalah tersebut. Dan kalau kita lihat pun, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, orang Yahudi lah antara pihak yang cuba memusuhi Islam sendiri. Orang Yahudi lah antara pihak yang cuba untuk menghapuskan Islam sendiri pada saat awal Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah Al-Munawwarah. Antara tindakan-tindakan mereka sendiri cuba untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tak pelik bila Allah kata kamu akan mendapati manusia yang paling musuh kamu adalah orang Yahud. Walladzina asyraku, lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Selepas Yahudi barulah diletakkan orang-orang musyrik. Dan kalau kita lihat pun dalam khilafah Uthmaniyah, khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah dan sebagainya, ada tangan-tangan Yahudi antara mereka ini yang menjahanamkan umat Islam juga khilafah itu sendiri. Dan kalau kita lihat akhir khilafah Uthmaniyah, antara tangan-tangan yang juga mempunyai kesan besar terhadap kejatuhan khilafah sendiri adalah orang-orang Yahudi sendiri. Dan ini bukanlah tempatnya untuk saya ceritakan kepada anda bagaimana sejarah Yahudi ini dapat menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Kita boleh mengatakan juga bahawa memang umat Islam sendiri ada masalah. Umat Islam sendiri bergaduh sama sendiri. Umat Islam sendiri dah lupa dah tanggungjawab mereka untuk selamatkan negara, tanggungjawab mereka untuk selamatkan saudara-saudara yang lain. Tapi kita jangan lupa juga, musuh yang kita sedang hadapi hari ini adalah orang Yahudi, dan mereka ini adalah yang paling dahsyat memusuhi orang Islam sendiri. Kata Imam Al-Alusi, ulama tafsir, yang dimaksudkan Yahudi adalah Yahudi minal Yahud al-umum, antara Yahudi secara umumnya. Tetapi sudah tentu dalam Al-Quran sendiri Allah menafikan orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang tidak memusuhi orang Islam, orang-orang yang tidak mengeluarkan kita daripada bumi kita untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Ayat ini tidak bercanggah dengan firman Allah Ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalang kamu daripada melakukan kebaikan, daripada bekerjasama dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka ini tidak memerangi kamu, tidak mengeluarkan kamu dari bumi kamu, dan juga tidak memusuhi kamu. Ini tiada masalah. Tetapi kita bercakap tentang Yahudi yang kita perangi, dan kita sebutkan dalam episod-episod awal dalam siri Kembara 30, sebab apa kita memusuhi Yahudi? Adakah kita memusuhi Yahudi sebab mereka ini Yahudi?
Adakah kita memusuhi Yahudi sebab agama mereka ataupun sebab bangsa mereka, sebab darah mereka? Tidak. Kita memusuhi Yahudi sebab kekejaman yang mereka lakukan, kezaliman mereka, penindasan mereka. Dan di sini saya ingin kongsikan kepada anda 5 ciri-ciri Yahudi yang mana digariskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya. Kenapa kita memusuhi Yahudi? Masalah yang pertama yang terdapat dalam Yahudi ini dan kita kena musuhi mereka disebabkan masalah ini adalah masalah al-unsuriyah, masalah rasisme, masalah apartheid, masalah mereka membezakan layanan terhadap orang Islam dan juga orang-orang Yahudi sendiri. Kalau kita pergi di Palestin, kita dapat lihat bagaimana jalan yang disediakan oleh orang Yahudi begitu cantik, tetapi jalan yang disediakan oleh orang Palestin sangat buruk, bahkan penuh dengan checkpoint orang-orang polis-polis Zionis. Ini berlaku di mana? Di Afrika Selatan. Ini berlaku di US dahulu. Tetapi ini cerita dahulu, 50 tahun dahulu, di mana orang kulit hitam dan juga orang kulit putih bergaduh, berperang, dapat layanan berbeza. Sampai nak pergi naik bas pun ada bas khas untuk orang hitam, ada bas untuk khas untuk orang putih, kelas khas untuk orang hitam, kelas untuk putih. Tapi ini cerita zaman dahulu, dah berlalu dah zaman tersebut. Walaupun ada lagi kesan-kesannya, tetapi benda ini masih berlaku di Palestin. Sangat teruk kesan dia, al-unsuriyah. Dan kenapa datangnya al-unsuriyah ini? Datang mananya rasisme ini? Kemungkinan besar ia datang daripada ajaran Yahudi sendiri, yang mana kita sebutkan dalam episod semalam bahawa ajaran Yahudi ini mereka mengangkat orang Yahudi ini lebih daripada orang-orang lain tanpa mengira amalan mereka, tanpa mengira apa yang mereka lakukan. Kalau tengok dalam versi, salah satu versi yang ada dalam kitab Yahudi sendiri, annaka sya'bun muqaddasun li rabbi ilahak wa qad ikhtaraka rabbuka likay takunu lahu sya'ban khasan fawqa jami' asy-syu'ub alladhi ala wajhi al-ard. Maksudnya apa? Anda ini, orang Yahudi, adalah rakyat ataupun orang-orang yang disucikan untuk Tuhan kau. Dan Tuhan kau telah memilih kamu supaya menjadi satu sya'ban, satu bangsa yang khusus di atas bangsa-bangsa yang lain, ala wajhil ard, ke atas muka bumi. Ini boleh dibaca dalam buku Deuteronomy ayat yang ke-11. Saya sebut tak betul sebab ini adalah Bible Old Testament yang dipegang oleh orang Yahudi. Jadi yang pertama sekali masalah mereka al-unsuriyah, iaitu mereka ada masalah rasisme, dan mereka sendiri menggunakan ayat Al-Quran bagi menguatkan dakwaan mereka bahawa mereka ini adalah bangsa yang suci. Mereka siap mengatakan dalam buku-buku mereka ataupun dalam ucapan-ucapan mereka menggunakan ayat Quran yang mengatakan Bani Israel lebih mulia daripada orang Islam. Mereka katakan, ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada engkau. Ini ayat Quran ni, surah Al-Baqarah ayat 47. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku lebihkan engkau daripada orang-orang lain. Tetapi ayat ini ia berlaku dan juga peristiwanya hanya berlaku ketika zaman dahulu sahaja. Ketika zaman ayat ini diturunkan kepada mereka, ketika mana mereka ini dilebihkan dengan para rasul, dengan iman, dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anni faddaltukum, Allah kata, dan aku lebihkan engkau wahai Bani Israel alal alamin, kepada orang-orang lain. Hanya berlaku ketika itu sahaja. Dia berlaku sepanjang zaman. Sebab apa? Kalau kita nak pegang Al-Quran, prinsip daripada Al-Quran, Al-Quran juga menghina mereka disebabkan kelakuan mereka. Duribat alimu dhillah aynama thuqifu. Mereka ini juga ditimpa. Mereka ini adalah Bani Israel juga, ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada. Jadi dakwaan yang mengatakan bahawa mereka ini hina, yang mereka ini suci, bersih daripada orang, kalau mereka nak guna Quran, mereka adalah salah. Sebab Al-Quran ceritakan itu hanyalah sejarah mereka, peristiwa yang berlaku ketika dahulu sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, al-unufu wal-udwan, keganasan juga dan permusuhan. Ini adalah sifat Yahudi yang kita sangat-sangat perangi. Dan disebabkan ini juga kita dapat lihat betapa benarnya ayat ini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Kamu akan mendapati orang yang paling memusuhi kamu wahai orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Dan kalau kita ada sudut al-unuf wal udwan, disebab keganasan dan pemusuhan, orang Yahudi antara yang paling kuat, yang paling hebat ke atas orang Islam. Di mana-mana sahaja di atas muka bumi ini, kita dapat lihat bahawa orang Islam ini paling ramainya, paling
paling besarnya dibunuh ataupun diserang, dimusuhi oleh orang Yahudi, dan ia berlaku di Palestin sampailah hari ini. Sudah hampir 80 tahun pemusuhan mereka, keganasan mereka. Dan kalau kita lihat pada awal tertubuhnya negara Haram Zionis, kita dapat lihat berapa ramai orang Palestin dihalau daripada bumi Palestin dengan begitu ganas. 750,000 orang Palestin dihalau daripada keluar daripada tanah asal mereka. 20,000 orang dibunuh, orang Palestin. Kanak-kanak disembelih, kanak-kanak dibakar, ibu yang sedang mengandung dipotong perutnya, disembelih, ditembak dan sebagainya. Semua orang dibunuh. Inilah sebab kita memusuhi orang-orang Yahudi yang mana yang sekarang ini menjajah bumi Palestin. Dan kita lihat betapa kerasnya hati mereka. Ini bukan sejarah tau, pemusuhan dan juga keganasan. Ia masih berlaku hari ini. Dan baru-baru ini kita dapat lihat di Masjid Al-Aqsa sendiri, orang tua kena pukul dengan kayu, orang AKU kena sepak, kena terajang, budak-budak kecil, perempuan kena sepak, kena terajang ramai-ramai. Ia berlaku. Sampai hari ini pemusuhan itu masih berlaku. Tengok berapa kerasnya hati mereka. Dan Allah sebutkan perkara ini, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, kemudian hati kamu menjadi keras, fahiya kal hijara au asyadu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Dan hari ini kita tengok anak cucu orang-orang Yahudi ini masih ada lagi dalam kalangan mereka yang mewarisi kekerasan hati. Dalam ayat lain Allah kata apa? Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, iaitu dengan nabi-nabi mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Kita lihat hari ini orang Yahudi masih ada lagi dalam kalangan mereka yang mewarisi keganasan. Dan juga yang ketiga adalah at-tawsi'ah. Tawsi'ah ini adalah perluasan. Mereka berasa tak pernah cukup dengan tanah yang mereka ada. Kalau kita lihat pun, mereka datang ke Palestin di awal penjajahan, mereka diberikan tanah oleh siapa? Oleh British. British menjanjikan kepada mereka beberapa beratus daripada tanah yang telah ada. Kemudian UN juga memberikan mereka tanah melalui satu perjanjian. Tetapi adakah mereka berasa cukup? Tidak cukup. Walaupun tanah yang mereka mempunyai itu adalah tanah, kebanyakan tanah yang ada di bumi Palestin. Mereka berperang dengan orang Palestin. Berlakunya apa? Nakbah 1948. Padahal sebelum berlaku Nakbah itu, mereka dah ada tanah dah pun. Mereka dah ada ratusan ribu imigran ataupun pelarian Yahudi daripada negara-negara Eropah. Mereka dah ada tanah pun. Tetapi mereka tak cukup. Mereka sentiasa nak lagi apa yang mereka telah ada. Jadi berlakulah perluasan tanah. Dan kita katakan bahawa mungkin tak berlaku Yahudi pada masa hadapan menguasai semua tanah Palestin. Kita katakan mungkin berlaku. Sebab apa? Ni sifat mereka. Mereka nak luaskan lagi tanah mereka melalui istimar, melalui settlement, melalui pembinaan rumah-rumah pendatang haram Yahudi, melalui apa lagi? Melalui ketenteraan, keganasan dan sebagainya. Dan kalau dahulu orang pernah terfikir tak mungkin ada negara Yahudi, sebab Yahudi ini bertaburan di atas muka bumi di negara-negara Eropah, hari ini dia wujud, malah kuat berkuasa lagi. Tidak mungkin masa hadapan lagi Yahudi ini berjaya menguasai seluruh tanah Palestin. Yang seterusnya, yang keempat adalah alla akhlaqiyah, iaitu mereka ini tidak bermoral. Mereka ini tiada moral, mereka ini tiada akhlak. Kalau kita lihat pada hari ini, baru-baru ini di Palestin sendiri, bagaimana orang tua mereka sepak sahaja, bagaimana orang perempuan mereka pukul, bagaimana dengan kanak-kanak mereka kerumi ramai-ramai, kemudian mereka sepak ramai-ramai. Sebab apa? Budak-budak ini bukan mencuri pun, orang tua itu bukan bersalah, bukan minum arak. Mereka hanya datang ke Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat, untuk mempertahankan masjid yang disucikan dalam agama mereka, dalam agama Islam. Tetapi orang-orang Yahudi ini, dalam hati mereka keras. Mereka ni tak ada moral. Mereka sepak orang, mereka pukul orang, tak kisah pun. Kalau tengok dari sejarah sebelum ini pun lagilah teruk. Dalam masa 3 hari saja dalam perang Sabra Syatila, ribuan orang mati, kanak-kanak mati, kena sembelih dan sebagainya. Apalah sangat kalau nak dibandingkan dengan mereka sepak orang tua, mereka bunuh kanak-kanak, mereka tembak orang perempuan, makcik-makcik. Dan saya telah kongsikan kepada anda sebelum ini, episod sebelum ini, di mana dalam kitab Taurat mereka sendiri adanya cerita-cerita yang mempromotkan keganasan. Sebagai contoh, dari mana datang nama Israel? Kalau tengok dalam kitab Taurat mereka sendiri, datangnya nama Israel daripada apa? Daripada hasil pergaduhan
gusti antara Nabi Yaqub dengan Tuhan sendiri. Mereka bertuhan dengan sendiri. Dan kalau tengok dalam cerita lain, Nabi Yusuf sanggup menjadi orang tengah kepada Fir'aun yang menghambakan rakyatnya, rakyat Mesir dan juga Bani Israel. Siapa orang tengah dia? Siapa penolong yang paling hebat bagi Fir'aun? Adalah Nabi Yusuf. Kau tengok Nabi Lut sampai bersetubuh dengan 2 anak perempuan dia. Ni adalah satu contoh-contoh yang la akhlaqiyah, tiada akhlak. Bagaimana Nabi Yaqub dan juga anak-anaknya membunuh satu kampung yang dipanggil Syaikam dengan kesalahan yang sangat kecil, tapi satu kampung dibunuh. Bagaimana Nabi Musa AS dan juga Bani Israel, apabila mereka lari daripada Mesir, Tuhan menghukum seluruh penduduk Mesir yang tidak bersalah. Jadi ini yang diceritakan dalam kitab suci mereka. Mereka mempromosi keganasan. Jadi disebabkan perkara tersebutlah banyak pelampau-pelampau Yahudi terinspirasi daripada kisah-kisah tersebut, sampai mereka menganggap bahawa mereka ini orang Palestin tiada nilai langsung dan mereka boleh lakukan apa sahaja yang mereka boleh lakukan, walaupun dengan keganasan, dengan tembak, pukul dan sebagainya. Yang kelima adalah asyuha wal ibaratul mal. Mereka ini kedekut dan juga hambakan harta. Kalau kita lihat negara haram Zionis ini, mereka ada segala-galanya. Mereka ada duit yang banyak. Mereka ada banyak kelebihan yang mana kalau mereka ini kalau betul-betul nak berdamai dengan orang Palestin, mereka tu boleh berlaku. Tetapi disebabkan sifat kedekut mereka ini, mereka sifat benci mereka ini, mereka tetap tak nak bergabung dengan orang Palestin, tetap tak nak tolong orang Palestin, tetap nak bunuh dan juga seksa orang Palestin. Dalam Al-Quran ada merekodkan satu sifat orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ni kalau mereka ada kelebihan pun mereka tidak akan memberikan kebaikan. Dan ini disebutkan Al-Quran, am lahum nasibum minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nas sanaqira. Patukah ada dalam kalangan orang Yahudi itu kekuasaan untuk memerintah? Fa idzan la yu'tuna an-nas sanaqira. Dan kalau mereka ada pun kuasa untuk memerintah, mereka tidak akan memberi sedikit kebaikan pun kepada manusia. Nampak Al-Quran ini dah rekodkan bagaimana Yahudi ni patukkan dalam kalangan mereka ada kuasa untuk memerintah. Dan kalau mereka ada kuasa pun untuk memerintah, mereka tidak akan memberikan kebaikan. Dan pada hari ini kita lihat orang Yahudi ini, mereka ada kuasa memerintah. Dan adakah mereka memberi kebaikan kepada manusia? Tidak. Mereka malah menjahanamkan lagi kehidupan manusia, khususnya untuk orang Palestin. Jadi kelima-lima poin yang saya kongsikan kepada anda ini membuktikan bahawa inilah betapa dahsyatnya orang Yahudi dalam muka bumi ini yang paling memusuhi umat Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati orang yang paling memusuhi kamu adalah orang Yahudi dan juga orang-orang yang musyrik. Semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.